تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang memperjalankan malam dengan hambanya di tengah malam daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana Allah Ta'ala berkati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikelilingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan tersebut hikmahnya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Shadaqallahu maulanal azim. Jadi malam ni atas permintaan pengurusi surau kita, kita tawakuhlah sekejap kitanya, kita bagi laluan kepada memperingati Isra' wal Mi'raj. Di zaman kita duk mengaji di pondok-pondok dulu, kalau masuk bulan Rejab, malam-malamnya tutup guru kita ni banyak mentawakufkan kitab-kitab yang sedia dia baca. Kebanyakannya membaca kitab-kitab Isra' Mi'raj. Antaranya ialah karangan bagi Al-Muhaddis Al-Hafiz Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Kalau yang Arab seperti kitab ni lah. Tetapi ini kitab hasyiah di atas kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, iaitu yang dikarang oleh Abul Barakat Sidi Ahmad Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj. Kemudiannya ada lagi kitab yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani, iaitu pengarang kitab Muniyatul Musalli yang kita baca tu, iaitu diberi judul namanya Kifayatul Muhtaj fi Qissatil Mi'raj. Dan kitab tersebut 3 kali kita khatam di pondok kita sebelum ni. Setiap bulan Rejab pasti kita akan ada satu malam yang mana kita baca kitab tersebut, baca straight. Baca straight sampai khatam. Kerana sibuk, kita buat semalam itu khatam tu sekali baca. Tapi bulan ni kita tak tentu lagi hari mana-mana di pondok kita tu untuk baca kitab Mi'raj. Mungkinnya kita akan baca di pondok tu kitab yang Arab pula. Dah Jawi baca 3 kali dah khatam, kita baca yang Arab pula, iaitu karangan Al-Muhaddis Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Baik, jadi malam ni kita tak bacalah kitab ni sampai habis. Kalau baca kitab ni sampai habis, jawabnya tidurlah buat kita. Baca beru baca dah ni. Kita buat style ceramah lah. Kita petik sikit-sikit daripada kitab Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat 1 dalam surah Isra'. Dimulakan dengan tasbih. Subhana, maha suci Allah Ta'ala. Artinya munazzahun anin naqais. Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangan ialah
kita mengiktikadkan di dalam hati kita bahawasanya Allah tidak mampu memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi pada jarak masa adat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Palestin. Nah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman baginda tu kenderaan yang paling laju. Yang paling laju masa tu tak ada lagi lah, kereta Ferrari apa tak ada lagi. Nah, flight helikopter tak ada lagi. Yang paling lajunya kuda dan unta. Nah, itu kenderaan yang beradab pada zaman Nabi yang paling laju. Jika digunakan kuda dipecuk daripada Mekah ke Palestin, adab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan masa sebulan pergi sebulan balik. Nah, sebulan pergi sebulan balik. Nah, tanpa berhenti di mana-mana RNA. Jadi direct straight sebulan pergi sebulan balik. Nah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah bukan hanya dengan roh, bahkan dengan jasadnya sekali. Karena kalau dengan roh tak nanti ke Nabi, kita tidur malam-malam, oi jauh pergi pah ke Perancis, pah ke Rusia, pah ke Korea mana lah tu ni. Boleh je kalau mimpi dengan roh. Nah, kalau masuk ke alam ihlam dia panggil, alam mimpi. Nah, peristiwa Isra' Mi'raj ni tidak dengan mimpi, dengan jaga, dengan yaqazah, dengan roh dan jasad. Maka adakah jarak Nabi pergi daripada Mekah ke Palestin tu memakan masa sebulan sebagaimana ada? Tidak. Seminggu pun tidak. Sehari pun tidak. Nah, setengah hari pun tidak. Sejam pun tidak. Lepas tu, kalau kita baca kitab Isra' Mi'raj ni, dekat dengan 3-4 jam tahu tak? Tapi Nabi sendiri mengalami itu tak boleh nak kata sampai sejam. Kenapa? Kerananya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dan Mikail. Dalam kitab dia sebut bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail, di antara Hijr Ismail dengan Baitillahil Haram, muttaji'an, hal keadaan menyenggeng. Nah, tidur, meletak. Meletak tidur Nabi itu baina rajulaini, di antara dua laki-laki. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ja'far bin Abi Talib. Atahu Jibrilu wa Mikail. Ketika itunya datanglah akan Nabi oleh Jibril dan Mikail, wa ma'ahuma malakun akharu, serta malaikat Jibril Mikail itu ada malaikat seorang lagi. Nama berapa dia tak royak. Nah, tak bagi tahu nama apa malaikat seorang lagi. Artinya ketika mana Nabi itu nak dibawa berjalan Isra' dan Mi'raj, Nabi itu sedang tidur. Sedang tidur di antara Hijr dan Baitillahil Haram bersama dengan bapa, saudara dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, tempat yang Nabi tidur tadi, ketika mana Nabi diangkat oleh Jibril untuk disyaqqus sadr, dibelahkan dadanya Nabi, Nabi meninggalkan haba panah di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Haba yang ada di tempat tidur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tu belum hilang lagi, Nabi sudah kembali dah daripada Palestin. Berapa saat tak tahu kan? Cuba. Kita duduk ni terakak punggung, jamu. Panas tak? Oh panas. Nanti ni, panas tu menunjuk kata dalam tubuh kita tu ada haba. Ada api dia panggil. Karena anasir arba', kejadian manusia tu daripada anasir yang 4. Ini kalau tanya Tok Romo boleh jawablah ke? Tanah, air, api, angin ya.
Jadi karena tu kalau kita duduk ramai-ramai dalam satu tempat ni walau pasal aircon tapi rasa panas. Sebab apa? Bukan aircon tu rasa, tubuh kita ni mengeluarkan haba. Maka haba tempat kita duduk tadi tu, cuba kita bangun, kita jamu, panas. Panas tu sampai tak sejam. Ada tak? Sampai sejam, panas lagi. 2 jam terbakar kapek. Ada? Tak ada. Nak? Berapa saat je? Itu. Artinya itulah dobik, tanda jarak masa diperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Sekejap. Sekejap sungguh pada adat. Nanti ni. Tapi Nabi itu telah menjelajah ke sekalian falak. Seluruh langit ketujuh Nabi naik. Syurga neraka Nabi tengok. Nabi masuk ke dalam syurga. Sampai ke Sidratul Muntaha, sahabi-habis Sidrah Muntaha yang mana? Sahabi-habis sidrah, sahabi-habis pokok, syajarah yang ada di langit. Hingga naik ke Arsyur Rahman. Turun balik sampai ke Masjidil Aqsa. Naik burak balik ke Mekah Al-Mukarramah. Maka tidak sebulan, tidak seminggu, tidak sehari, tidak sejam, bahkan babiknya haba tempat Nabi tinggal ketika mana Nabi diambil oleh Jibril dan Mikail itu belum hilang lagi kepanasannya, Nabi sudah kembali. Maka agak-agak dalam kepala otak kita kata cerita ni harus ke mustahil? Harus ke mustahil? Tanya ni harus ke mustahil pada akal? Mustahil? Sudahlah. Kalau mustahil pada akal, kena mengaji sifat 20 pula. Ni, setengah daripada orang panggil kita mengiktikadkan Allah Ta'ala tu bersifat kekurangan, ialah kita mengiktikadkan mustahil pada akal kita. Allah memperjalankan Nabi Muhammad seperti itu jaraknya. Seperti itu qadar masanya. Maka kerana itu Allah Ta'ala memulakan dengan Subhanah, Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Apa setengah daripada sifat kekurangan? Kita mengiktikadkan mustahil pada akal Allah Ta'ala boleh buat pada Nabi seperti Isra wal Mi'raj. Seperti kita kata seorang yang makan nasi 10 pinggang tapi tetap lapar. Terima tak pada akal? Terima tak pada akal kita? Makan nasi 10 pinggang lapar lagi. Terima tak pada akal? Pada akal, bukan pada adat. Terima tak pada akal? Sudah. Tak berani jawab. Terima tak? Terima. Jangan jawab tak terima. Ada di masjid kita orang jawab tak terima. Tak terima pada akal tak. Kalau tak terima, kita nak tanya pula, kenapa tak terima? Dia jawab, dah nasi jangan ke 10 pinggang, 2 pinggang pun kenyang dah Ustaz. Jadilah nasi bagi kenyang. Sudah. Tak berani nak jawab dah dia. Takut dah nak jawab. Pada akalnya hukum ialah harus. Harus lapar. Kenapa kalau katanya makan nasi 10 pinggang harus lapar? Kerana yang memberi kenyang ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nasi tak. Terima ke tidak pada akal kita tak makan sedikit pun daripada makanan tapi kenyang? Terima pada akal. Pada adat mustahil. Lain Ustaz. Lain hukum akal dengan hukum adat tu beza. Maka sebab tu dalam metodologi ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih dahulu sebelum kita masuk membahas sifat ilahiyah, uluhiyah, rububiyah, risalah, nubuwah, dan sama'iyah serta khabariyah, terlebih dahulu ulama membawa perbahasan hukum akal dan hukum adat. Supaya kita tu boleh beza di antara hukum akal dan hukum adat. Kerana orang yang tidak mengerti hukum akal, kata Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak mengerti hukum akal yang 3, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, harus pada akal, terima sungguh, terima tidak pada akal, maka orang ni pada makna tidak ada akal. Apa tidak ada akal? Gila.
tapi gila tak nampak gila. Itu bahaya tu. Gila nampak gila tu mudah. Nampak orang telanjang bogang. Rambut panjang kerah sebelah. Jalan melopak-lopak dicari makanan dah tong sampah. Kita cang lalu. Oh, nak tak gila ni. Cang lalu kenapa? Gila hak nampak gila. Tu mudah. Hak payahnya gila tak nampak gila. Tu payah. Pakai kok, pakai nektai, cakap speaking, hui, jangan main, pandai berbicara, ni, mulut mani, tapi gila tu, jangan buat salah cakap dia, ngatika, ngapisah tika tu, mati tak ada pasal-pasal kita, itu bahaya gila tak nampak gila, bahaya, samalah orang yang ada akal, tapi pada makna tak ada akal, mana dia tak reti berhukum dengan akal yang Allah Ta'ala karunia. Maka kerana tu akal tu mesti diguna. Afala ta'tilun dalam Quran sebut. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak punya akal? Apakah kamu tidak berfikir dengan akal yang aku bagi padamu? Artinya agama kita menyuruh umat Islam menggunakan akal, bukan hanya nakal. Ini beza kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nakal dengan akal mesti disanding bersama, gitu. Kalau kaum Zahiriyah, Musyabbihah, Mujassimah, nakal didahulukan, Quran Sunnah didahulukan, akal dilempar ke belakang. Tak nak pakai akal. Kalau kumpulan Mu'tazilah atau zaman sekarang liberal, ini liberal. Ini mengedepankan akal. Akal di depan. Bebas mentafsir, mengikut pendapat akal semata-mata. Nakal Quran dan Sunnah dilempar ke belakang. Itu ramai orang tak faham liberal, tapi dia dah liberal, duk tuduh orang liberal. Ada satu hamba Allah di Indonesia, dia orang panggil Sugi Nur. Ini Sugi Nur, tapi orang panggil dia Gus Nur, padahal dia bukan Gus, dia bukan anak kiai pun. Dia tafsir Quran apa? Apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat tu. Apa? Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat tu. Dia kata wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik, dan setengah daripada manusia, binatang yang melata di atas muka bumi dan binatang yang berkaki empat, mereka pun berlainan warna-warna. Alwanuhu mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Tak sama warna-warna mereka seperti mana bukit bukau gunung ganan. Sebelum ayat tu Allah Taala cerita bukit bukau gunung ganan. Lalu Allah Taala kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja hamba Allah yang paling takut pada Allah ialah ulama. Lalu di hamba Allah yang bernama Sugino ni dia tafsir macam mana? Artinya ulama tu ialah orang yang takut pada Allah. Sama ada dia orang ke, dia lembu ke, dia kerbau ke, dia boleh jadi ulama kalau dia takut pada Allah. Tengok, ni orang panggil apa ni? Liberal. Liberal tu. Tafsir Quran mengikut kepala otak. Kalau lembu boleh jadi ulama, beruk boleh jadi ulama, bewak boleh jadi ulama, buaya boleh jadi ulama, artinya apa? Buaya warasatul anbiya. Beruk warasatul anbiya. Al-hayawan warasatul anbiya. Apa gerak? Ada makhluk gitu di Indonesia, tapi ramai pengikutnya. Ramai tunggu, saya pelik tunggu. Sebangang tu manusia boleh orang dengar yang mengajar. Jadi itu liberal tu. Mana? Akal didahulukan, nakal dilempar ke belakang. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah nakal Quran Sunnah. Akal bukan akal kita. Akal di situ ijma'ul ulama dan qiyasul fuqaha mesti disanding. Maka kerana itu sebelum belajar ilmu tauhid dibahas tentang qismul ilahiyah, qismun nubuwah, qismul risalah, qismul sama'iyah, terlebih dahulu ulama membahaskan tentang hukum akal. Supaya apa? Supaya kita benar-benar orang yang berakal, menggunakan akal kita dengan benar. Itu maksud. Sebab banyak saya dengar kalau ustaz ceramah Isra' Mi'raj,
berapi ceramah, tapi tak lepas fardu ain. Ada? Nah, di ceramahnya ada. Tuan, puan. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini, nah, peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Aduh, mustahil pada akal manusia. Kalau apa, Tuan Haji Pengerusi dengar kalau du ustaz ceramah gitu, terus cakap tangan tanya. Angkat tangan tanya dulu. Tanya dulu. Akal siapa ustaz? Ya ustaz kata mustahil tadi. Kalau akal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak mustahil, harus. Orang bagi cerita ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni nama IC surat beranak dia Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abdullah bin Abi Quhafah. Kunyahnya Abu Bakar. As-Siddiqnya gelaran yang didapat setelah peristiwa Isra Mi'raj karena dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Orang cerita hi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, hi Abu Bakar. Mu dengar tak Muhammad ada bawa cerita baru pula ni pagi-pagi. Subuh-subuh. Nah, nya kata pergi ke Palestin, Masjid Aqsa naik ke langit. Belum subuh sampai dah Mekah. Agak-agak lagu mana weh? Akak mu boleh terima. Oleh kerana Abu Bakar ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu. Nah, maka Abu Bakar jawab, "Inni la usaddiquhu bima ab'adu min zalika." Aku membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akal aku, dengan hati aku. Nah, dengan perkara yang lebih dahsyat pada ni pak aku terima dengan akal. Nah, kenapa? Karena harus. Yang memperjalankan Nabi Muhammad tu kuda, unta, burak, tidak. Pada hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menyampaikan kita ke surau ni motor, basikal, kereta, tidak. Allah Subhanahu wa taala. Hakikat. Ya, di sisi adat naik kereta lah. Kalau jalan kaki tak siapa lagi pukul 8 ni. Lama lagi. Tapi harus tak jalan kaki daripada mana dah? Sungai Udang. Nah, nak mari ke apa ni? Apa tu? Kampung Kolam. Nah, satu saat ya. Terima tak pada akal? Terima. Nah, walaupun saya bukan rasul, bukan nabi, tapi barangkali wali. Maka dipanggil karamah. Atau tidak wali pun kuali. Mana? Orang mukmin biasa-biasa saja. Iya, dipanggil ma'unah. Nah, lewat dah ni. Tak apa, pergi dulu lah. Saya nak ambil bismillah. Buka pintu, mak siapa seorang. Harus tak? Harus. Maka sebab tu etika ahli sunnah wal jamaah tu, nah, harus. Nah, adanya karamah bagi awliya. Ma'unah bagi orang mukmin. Irhas bagi para nabi yang belum ditabal menjadi rasul. Dan mukjizat bagi para rasul. Nah, bahkan wajib nah. Maka sebab tu definisi ulama bila menyebut tentang mukjizat, irhas, karamah, ma'unah, ulama kata mana? Amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Mencarikan adat. Adat kebiasaan aja hak tidak sama. Nah, akal boleh terima. Kenapa? Kerana Allah yang maha berkuasa atas segala-gala mungkinat makhlukat. Nah, itu. Jadi tanya ustaz tu kalau cakap ngajar begitu. Akal apa tu ustaz? Akal Abu Bakar ke Abu Jahal? Nah, kalau akal Abu Jahal, ya mustahil. Abu bapa, Jahal bodoh, bapa bodoh. Nah, jadi kalau ustaz punya akal tu mengikut Abu Jahal, bapa bodoh, turun, jangan pergi kuliah lagi. Pergi ngaji lagi. Dari ni bagi cerdik dulu. Berani ngurus dia. Berani orang kena berani. Kalau ada ustaz lagi tu dia ni. Artinya fardu ain tak lepas tu. Goreng ceramah saja sedap. Dia ni. Goreng je sedap. Ilmunya tak betul. Apa? Mustahil pada akal apa? Harus pada akal. Mustahil pada adat. Jadi kalau ceramah tu nak kata, tuan, puan, peristiwa Isra wal Mi'raj ni peristiwa yang mustahil pada adat. Betul tak? Ya, pada adat mustahil. Pada adat sebulan pergi, sebulan balik. Itu adat. Nah, tapi pada akal harus. Nah, kalau kita i'tikad harus pada akal, artinya kita benar-benar
menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Nah, kalau kita etikad mustahil pada akal, berarti kita mengisbatkan kekurangan pada zat Allah. Apa kekurangannya? Artinya Allah tu bersifat dengan ajizan, lemah. Tidak ada sifat kudrah. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Apa arti kudrah? Iaitu berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Syai' pada sifat kudrah tu, syai' dengan makna tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Beza dengan innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alimun, dialah zat yang maha amat-amat mengetahui. Kalau syai' pada sifat ilmu, artinya wajibat, wal mustahilat, wal jaizat, semua Allah Ta'ala tahu belaka. Syai' pada sifat ilmu, masuk semua muta'allaq bagi hukum akal. Mana muta'allaq bagi hukum akal? Wajibat, mustahilat, jaizat. Hukum akal, wujub, istihalah, jawaz. Ngaji tu. Ngaji dah. Kau duk sibuk hadis doa, hadis sahih. Lagi kau kita ni tadi ni, tu hak tidak fardu ain atas kita sibuk nah. Hadis sahih, hadis doa ni. Pada tu hijau ulama muhaddisin. Kita tu bukan ulama muhaddisin, muhaddis. Itu dia sibuk hijau orang lain apa? Hak hijau kitanya ialah fardu ainin. Salah satu ilmu fardu ain yang paling penting, ilmu tauhid. Dan permulaan bagi ilmu tauhid perbahasanya hukum akal dan hukum ada. Itu. Maka hukum ada sah menyalahi. Sah. Mana? Ada 4 ikatan ada. Ribatul adi arba'. Ikatan secara adat ada 4. Ribatul wujud bil wujud, ribatul adam bil adam, ribatul wujud bil adam, ribatul adam bil wujud. Ikatan ada dengan ada, ikatan tiada dengan tiada, ikatan ada dengan tiada, ikatan tiada dengan ada. Ingat. Mana? Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, tiada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, ada lapar. Itu. Maka hukum tadi itu sah menyalahi. Mana? Ada makan, ada lapar. Sah. Boleh terima. Tiada makan, ada kenyang. Terima. Tiada makan, tiada apa? Tiada makan, tiada lapar. Yang ni kenyang. Tiada lapar, mana kenyang. Itu. Sah menyalahi. Sah. Ada api, tiada kebakaran. Terima dah. Terima. Tengok Nabi Ibrahim kan? Dia capok dengan aman janik. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadi olehmu selamat dan sejuk dan selamat kepada atas Nabi Ibrahim. Maka bagi orang yang mengaji hukum akal, hukum adat, bila baca cerita mukjizat para rasul, irhas para nabi, karamah bagi wali, maunah bagi orang mukmin, dia boleh terima dengan akal yang sehat. Harus pada akal, tak ada masalah. Sebaliknya kalau orang tak mengaji hukum akal, hukum adat, bimbangnya ingkar mukjizat para nabi, para rasul. Itu bahaya tu. Ingkar mukjizat, kufur. Bi ijma'il ulama. Ingkar karamah aulia, fasik, mubtadi'. Terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Walau masih mukmin muslim. Tapi terkeluar daripada firqatun najiyah. Firqah yang satu-satunya dikatakan firqah yang berjaya. Iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ini mesti kita kena penting ni. Itu. Awal-awal lagi tu yang mula. Subhana, maha suci Allah. Apa arti? Yakni Allah Ta'ala harus baginya memperbuatkan peristiwa Isra wal Mi'raj walaupun menyalahi pada adat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita tu mengaji ilmu tauhid. Cuba kalau ulama-ulama dulu tidak buat peringatan Isra wal Mi'raj, agak-agak ada orang hak terima Isra Mi'raj pada abad kita sekarang. Pasti tak ada. Pasti orang akan engkar. Cerita apa ni? Doraemon pun tak seteruk ni. Bahaya tu. Sebab itulah ulama buat Isra Mi'raj, buat Maulidur Rasul.
Walaupun zaman Nabi tu tak ada. Zaman Nabi, Nabi tak buat. Jadi zaman Nabi, Nabi tak buat tu bukan dalil kita tak boleh buat, bukan. Karena dalam Quran kata, ma'atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ma'atakumur rasulu, apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, kamu ambillah semampu kamu. Nah, tak mampu semaya berdiri duduk, tak mampu duduk menyenggeng, tak mampu menyenggeng menetek, kena buat. Ini. Itu. Wa ma nahakum, apa yang Nabi tegah, fantahu, barulah kamu kena tinggal. Itu hak betulnya begitu dalam Quran kata. Al-Quran tak kata wa ma lam yaf'alhu fantahu. Apa yang Nabi tak buat, jangan kamu buat. Tak ada gitu. Karena banyak benda yang Nabi tak buat tu, kadang-kadang kita tu wajib kena buat. Apa tahap tu? Nah, bukan harus dah, wajib buat. Sunat buat. Kadang-kadang haram buat. Kadang-kadang makruh buat. Kadang-kadang harus buat. Itu. Mana hak Nabi tak buat? Apa orang panggil? Bid'ah. Ni. Geng-geng sana je suka bid'ah ni. Bid'ah. Hukumnya bid'ah. Loh, bid'ah bukan hukum bengong. Nah, bid'ah itu artinya mengada-ngada. Nah, makhtara'a ala ghairi misalin sabiqin. Barang yang direka-reka tanpa ada contoh terdahulu tu dia panggil bid'ah. Nah, maka hukum ke bid'ah? Bukan. Kalau nak dikatakan bid'ah tu hukum, mesti dimasukkan di bawah kaedah orang panggil hukum taklifi yang 5. Mana? Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah, bid'ah mubahah, baru jadi hukum bid'ah. Mana bid'ah yang wajib? Nah, mana bid'ah yang wajib? Seperti membuku Al-Quran, meletakkan titik pada huruf-huruf Al-Quran, meletakkan baris pada ayat-ayat Al-Quran, itu tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tu tak ada Quran selekat dalam almari tu, tengok. Nah, zaman Nabi tak ada itu. Zaman Nabi tu semua Al-Quran tu dihafal dalam dada-dada sahabat. Kalaupun ditulis tidak lengkap. Banyak hafal dalam dada. Kalaupun ditulis tak lengkap. Yang ditulis tidak lengkap tu pula tidak ada baris, tidak ada titik. Agak-agak nak baca macam mana? Nak baca macam mana? Al-jamzulillah, al-khamzulillah. Boleh ajar ke tu? Ratil alamin. Zatil alamin. Nah, zabil alam. Boleh tak? Zai. Ra tu kalau tak titik baru zai. Tak ada titik, ra boleh baca, zai boleh baca. Zasil alamin. Nah, boleh tak? Rasil alamin. Nah, alamin, ghalamin, ra. Tak titik atas ain tu, ra jadi. Nah, kalau orang Melayu ada nga. Nah, letak titik 3 jadi nga. Rabbil alamin. Ambil. Nak baca mana kalau tak ada titik? Boleh? Maka hak siapa hak letak baris? Bukan Nabi, bukan sahabat, ulama. Imam Abu Aswad Ad-Du'ali satu hari mendengar orang baca Quran tu salah baris. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Oh, berat. Innallaha, sesungguhnya Allah, bari'un minal musyrikin, tidak menghiraulah Allah, berlepas diri mana tak hirau Allah Ta'ala daripada orang kafir musyrikin, wa rasulih, dan Allah juga tak menghirau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berat. Makna tu berat tu. Maka Imam Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan baris di dalam Al-Quran. Nah, supaya bacanya betul, maknanya betul. Mana? Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Nah, sesungguhnya Allah dan Rasulullah tidak menghirau daripada puak-puak kafir musyrikin. Apa betul makna itu? Siapa letak? Nabi? Bukan. Sahabat? Bukan. Ulama. Ya, tengok. Siapa yang meletakkan titik? Bukan Nabi, bukan sahabat, tapi ulama. Mana? Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Beliaulah yang meletakkan titik pada huruf-huruf Al-Quran. Supaya kita tu beza di antara ra dan zai. Beza di antara ta dengan ba. Beza di antara kha dengan ha.
beza di antara jim, ain dengan ghain. Itu. Maka itulah jasa-jasa ulama. Jangan kita kata Nabi tak buat, ayah kita tak buat. Belum tentu. Ada benda kalau Nabi tak buat tu wajib kena buat. Nah, samalah seperti memperingati Isra wal Mi'raj. Tak ada zaman Nabi ceramah Isra wal Mi'raj. Zaman sahabat ceramah Isra tak ada. Satu, ulama di kemudian melihat maslahat umat yang semakin jauh dengan Nabi SAW. Kalau kita tak memperingati Isra Mi'raj, barangkali generasi lagi mereka akan ingkar mukjizat Nabi SAW. Itu kebimbangannya begitu. Kita hadut ulama ulang-ulang tiap-tiap tahun cerita Isra Mi'raj ni pun kalau tanya mustahil tak pada akal, mustahil pada akal lagi ni. Tengok. Bayangkan kalau ulama tak buat Isra Mi'raj. Apa berat kita? Mujuk ulamanya buat Isra Mi'raj ni supaya setiap tahun kita didengar, anak-anak kita dengar. Kita mati pun anak-anak kita pula sambung. Supaya tidak mereka tu jatuh akidah, ingkar mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tengok. Allah Taala kata maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hamba-Nya. Isra ni maknanya jalan malam. Sebab tu Nabi Yaqub alaihi salam tu digelarkan dengan Israil. Israil. Hamba Allah. Isra jalan malam. Artinya Israil hamba Allah berjalan malam. Siapa? Laqab bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Anak-anak Nabi Yaqub dipanggil Bani Israil. Anak-anak Nabi Yaqub. Salah seorang anak Nabi Yaqub namanya Yahuda, abang kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yang nantinya menjadi nabi. Nabi Yahuda ni jadi nabi. Ketika mana abang-abang lain nak bunuh Nabi Yusuf, Nabi Yahuda ni belum jadi nabi lagi. Yahuda lah yang memberi cadangan, jangan kita bunuh Yusuf. Kalau kita bunuh, artinya kita berdosa membunuh nyawa manusia. Lepas tu, beci kau Yusuf ni sebab apa? Anak emah ayah. Abah dia Yaqub ni saya sungguh. Siapa abah-abah lain berdeki cemburu. Maka Yahuda kata begini, kita bawa Yusuf ni pergi berjalan, kemudian jauh masuk ke dalam hutan, sampai ke pada pasir, kita cari telaga yang punya air. Kita tinggal Yusuf dalam telaga yang ada air. Kenapa? Karena telaga yang ada air ni ibarat RNA lah pada zaman kita ni. Kalau pun musafir daripada mana-mana tu, dia nak berhenti mandi, nak berok, nak gapo, nak basuh baju ke berapa, dia cari telaga ada air. Maka nanti bila ada musafir, orang kafilah mari tengok ada Yusuf, dia ambil kutip kan, tak mati Yusuf. Jadi kita tu terlepas daripada dosa bunuh orang. Itu katanya Yahuda. Ayo tengok. Maka Yahuda ni nanti menjadi nabi. Maka agama Nabi Musa, kitab Taurat yang diturun atas Nabi Musa. Nabi Musa selalu ada anak cucu cicit Nabi Yaqub tak? Ini kemudiannya setelah ditahrif oleh ahlul kitab, dipanggil agamanya agama Yahudi. Sempena nama anak Nabi Yaqub namanya Yahuda. Jadi kita tu nak marah ke Zion ni, jangan pergi doa ke Nabi Yaqub, jangan. Ni buat demonstrasi nak marah ke Zion ni, laknatullah alal Israel. Astagfirullahalazim. Kena mengucap balik tu, minta doa laknat ke atas Nabi Yaqub tu, bahaya tu. Israel Nabi Yaqub. Gelaran Nabi Yaqub. Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub. Patut hak jahat dia bunuh orang Islam tu. Siapa? Itu Suhyuniyah. Zionis. Jadi kalau kita nak marah ke Zion ni, doa ke Zion ni. Laknatullah ala Suhyuni. Apa betul itu? Kita nak marah ke mamak, tumbuk mamak, jangan tumbuk dinding. Sakit tangan saja. Itu. Jadi Allah Ta'ala kenapakah menggunakan Isra? Padahal nantinya disebut Lailan, pada malam. Padahal Isra tu memang jalan malam.
Ini sebagai litahaqqul waqi', supaya nak mencerakkan realiti semasa berlaku peristiwa tu memang di tengah malam. Nah, takut orang duk mari kata siang hari. Nah, tengah hari, waktu pagi, dah malam. Nah, iaitu sedikit daripada waktu malam. Bi'abdi, dengan hambanya. Allah Ta'ala tak kata bi Muhammadi, nah, bi Rasulih, bi Nabiyih, nah, bi Abdih. Ini nak menunjuk kata peristiwa Isra wal Mi'raj tu peristiwa kesempurnaan maqam ubudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dipanggil Nabi Muhammad tu dengan pangkat hamba. Maka Nabi kita Muhammad tu memilih menjadi nabi lagi hamba berbanding menjadi nabi lagi raja. Ada nabi jadi raja? Ada. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman tu monarki daripada Nabi Daud alaihi salam. Nah, jadi orang marah sistem monarki ni tak kena. Nabi Sulaiman pun monarki juga. Tahta daripada ayah dia Nabi Daud tu diwarisi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi ada nabi lagi raja? Ada. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih menjadi nabi lagi hamba. Nah, mana hamba? Hamba artinya tak mengharap apa-apa balasan daripada tuan dia. Itu hamba. Nah. Jadi kalau duk harap macam kita lah ni, buat sikit tu duk harap masuk banyak ni, buat sikit tu duk harap masuk ni, itu orang makan gaji, bukan hamba. Dak sini. Orang makan gaji. Macam hodok kat rumah kita tu lah, bibi kau berapa, nah itu ni. Itu bukan hamba saya, bukan tu. Orang merdeka tu. Makan gaji. Itu ni, makan gaji. Nah, jadi dengan Allah tu orang makan gaji tu tak tinggi. Kenapa tak tinggi? Karena dia duk harap tu, harap ni. Harap pahala, harap syurga, nak buah neraka. Sekira-kira syariatnya sudah tinggi tu. Ini kita sebut betul benar. Sekira-kira syariat tu tinggi tu, tinggi. Tapi sekira-kira hakikat ubudiyah, kehambaan dengan Allah rendah tu. Kenapa? Karena orang yang mengharap apa-apa daripada Tuhan dia, daripada balasan, maka itu bukan hamba, itu orang merdeka, bahkan dipanggil orang makan gaji. Hamba ikut tuan dia suruh, tak bagilah, bagi pun bagilah. Gitu hamba. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerminan makhluk yang paling sempurna, kamil mukam. Paling sempurna. Apa paling sempurna? Yakni maqam ubudah dia dengan Allah Subhanahu wa taala paling sempurna. Sehingga Allah Taala gezek sebut dengan hamba bi abdih. Padahal boleh Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi rasulih bi nabiyyi. Tapi tak, bi abdih, dengan hambanya. Yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ni peristiwa yang menunjukkan kerohanian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala gezek dalam Quran, abdi, hambanya Allah. Macam kita ni dak, Tuhan suruh seru dulu kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jauh lagi ya. Itu pun kalau sudah masuk nafsu mutmainnah. Kalau belum nafsu mutmainnah tidak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu diri-diri, jiwa-jiwa yang tamakninah dengan Allah Taala, yang bertenang dengan Allah Taala. Itu dia panggil nafsu yang apa? Babul wilayah, pintu kewalian. Ya nafsu manusia dah kita tasawuf sebut ada 7 kan? Nafsu pertama, nafsu ammaratun bisu, nafsu ammarah dia panggil. Yang kedua apa? Lawamah. Yang ketiga, mulhamah. Yang keempat, mutmainnah. Yang kelima, radiyah. Yang keenam, mardiyah. Yang ketujuh, kamilah. Itu sempurna tu. Kamilah tu sempurna tu. Kita ni tak tahu nafsu mana. Takut nafsu amarah tak tahu.
Mana? Wak jahat ke apa derah nah. Patu sohu lah pula. Oh bahasa lega wak jahat dah tu ni. Bahasa lega boleh wak jahat. Itu dia panggil nafsu ammarah. Nah, kalau nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Mana? Wak jahat juga. Tapi nya celah diri sendiri. Allah, apalah aku buat pula. Aduh, astagfirullahalazim. Aduh. Molek dah sikit pada amarah. Kalau yang ketiga, nafsu mulhamah. Mana? Nafsu yang senantiasa dibizik oleh malaikat mulhim. Dengan kebaikan ilham dia panggil. Ilham ni sesuatu yang dibisik oleh malaikat mulhim. Jadi sebab tu ilham ni benda hak baik. Jadi kalau hak jahat tu bukan ilham. Kita orang Melayu ni hak gapo saja ilham laku. Nak curi pun ada ilham. Saya ada ilham. Nak curi tu ilham. Ilham kepala bapak pun aja. Malaikat mulhim mana ajar buat. Nak merapak, nak mencuri tu ilham. Kerana ilham tu sesuatu bisikan khatir, lintasan yang dibisik, yang ditiup oleh malaikat mulhim. Maka benda tu dipanggil ilham gitu. Lepas daripada malaikat mulhim pula dah. Nafsu mulhamah barulah nafsu mutmainnah. Barulah tu yang seru. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Baru masuk dari dalam hamba. Maka sebab tu Nabi tu sebelum dibawa berjalan, terlebih dahulunya dibelah dada. Itu dalam kitab sebut. Mana? Saya baca sikit dah. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Maka menanggunglah mereka itu malaikat akan dia Nabi SAW. Hatta sehinggalah ja'u datanglah mereka itu malaikat bihi dengan dia Nabi SAW. Zamzama akan air zamzam. Tu. Fastalqauhu ala zahrihi. Maka menuntuti terlentanglah mereka itu akan dia Nabi di atas belakangnya. Nabi itu diletak gitu. Tadi dia menyanyi. Maka bila diangkat pergi ke mana tak tahu, tak cerita. Maka diletak terlentang. Tu. Kemudian fasyaqqa min sughrati nahrih. Maka dibelahkan min sughrati nahrih daripada ni apa? Bawah tekak ni lah ni. Start sini dibelah. Dibelah. Hingga mana? Ila asfali batnihi. Hingga kepada bawah batnih. Mana? Perut. Asfali batnihi batnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Hingga kepada bawah perut Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah. Nak dioperate. Ini khususiah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara menyuci hati Nabi itu dibelah dada. Sepakat ulama 2 kali. Khilaf ulama 5 kali Nabi dibelah dada. Khilaf ulama tu 5 kali Nabi dibelah dada. Tu. So maqala Jibril limikailah. Kemudian telah berkata oleh Jibril kepada Mikail, "I'tini bisatin min ma'i zamzama." Bawakan kepada aku dengan bekasan daripada air Zamzam. Kaima utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu. Supaya dapatlah aku membersihkan hatinya Nabi dan mencerahkan dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja qalbahu, maka mengeluarlah akan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghasalahu, maka membasuhlah Jibril akan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marratin 3 kali. Wa naza'a ma kana bihi min adza, kemudian mencabutlah oleh Jibril akan barang kana yang adalah ia barang bihi dengan dia Nabi SAW tu di dalam jantung Nabi tu min azan, daripada habuan syaitan, darah yang menjadi habuan syaitan dicabut. Ini khususiah bagi Nabi. Mana cara menyucikan hati Nabi tu? Dibelah dadanya, dibersihkan dengan air Zamzam dan dimasukkan. Ini dalam kitab sebut. Tu summa ata bisatin min zahabin, kemudian dibawa datangkan dengan bekasan daripada emas, mumtaliin yang dipenuh-penuhkan di dalamnya hikmatan, hikmah, wa imanan dan iman, fa afraghahu fi sadrih, maka memenuh-menuhlah di dalam dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Jadi Nabi itu dipenuhkan, sudah dibersih, takhalli dulu. Itu mana takhalli? Itu dalam ilmu tasawuf tu
Takhalli qabla tahalli. Bersih dulu sebelum menghiasi. Nah, cawan ni tengok ada tahi kucing ke tahi cicak ke apa, bersih dulu sebelum bubuh air kokola. Jangan bubuh air kokola dulu. Buat kata tamu tak nampak air kokola kata ni. Tak cicak tak apa, kokola tak nampak dah lagi. Cok bui kata tamu. Nah, jahat tu dia panggil. Munafik tu. Jahat tu dia panggil dia. Jangan takhalli dulu, bersih dulu. Hang itu ibaratnya. Nabi tu ditakhallikan dulu. Kemudian barulah ditahalli. Itu untuk Nabi. Jangan kita tunggu macam Nabi Jibril turun belah dada, jangan. Nah, kita tu kalau belah dada bukan Jibril. Operate di nah, jatuh IGN tu. Sebab apa? Sakit jatuh, saya okok kuat. Nah, ataupun malaikat turun juga bukan Jibril tapi Malikil Maut. Apa? Nak senjah nyawa, nak cabut roh daripada jasad. Jangan ditunggu tu, jangan. Nama tu tunggu bila lah ya Allah Jibril turunlah mai belah dada aku pun nak cuci hati juga. Jangan. Cuci hati kitanya dengan ibadat yang Nabi terima pada malam tu. Mana? Sembahyang tu. Nah, itu ni. Qad aflaha man tazakka. Nah, qad aflaha, sesungguhnya benar-benar berjayalah. Mereka yang menyuci man tazakka, mereka yang menyucikan nafsunya, hatinya, jiwanya, jantungnya. Bagaimana cara? Wa zakara asma rabbih fasalla. Menyebut akan nama Tuhannya. Apa nama Tuhan kita? Apa nama Tuhan kita? Allah. Sebut nama Allah. Allah. Pelik. Ada doktor PhD tu tak suruh sebut Allah. Nah, pelik dia tu. Dia ni. Padahal tu yang suruh sebut. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Uzkurullah, sebut olehmu akan Allah. Sebut setara mana? Zikran kasira, akan sebagai sebut yang banyak. Itu nak sebut kata uzkur tu makna sebut, bukan ingat. Kalau ingat bukan banyak. Ingat senantiasa. Orang kata ingat seomo-seomo. Nah, orang kata panggil ingat seomo-seomo. Ingat senantiasa. Nah, macam kawan pengerusi lah. Lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa. Allah, lama tak jumpa demo. Nah, nyaka tak telefon sepatah, tanya khabar, mesej. Pengerusi kata, kawan agak sibuk. Bukan tak ingat. Ingat semua ke demonya. Ingat semua, ingat senantiasa. Nah, ingat semua. Nah, bukan ingat banyak. Ingat banyak. Ingat berapa kilo banyak. Nah, ingat pak mak gitu. Tu sebut banyak. Kalau ingat senantiasa, ingat semua. Jadi Tuhan bukan suruh sebut senantiasa, bukan sebut banyak. Sebut senantiasa nyanyi masuk bila air Allah berat. Nah, masuk bila air tak Allah lah. Itu ni. Itu artinya sebut Allah tu satu daripada zikir menyucikan hati. Nah, tu dalam ayat lain tu kata apa? Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Wazkur, sebut olehmu. Isma, akan nama. Rabb, bukan isma. Dikata, bukan. Nanti ni. Wazkurisma rabbika. Sebut olehmu akan nama bagi Tuhan engkau. Apa nama bagi Tuhan kita? Allah. Itu. Allah. Suruh sebut. Allah. Dia kata Allah tak ada makna. Loh. Allah lah nama bagi zat kenyataan, bagi sifat dalil, bagi af'al hakikat, bagi asma. Nah, Ismul A'zam. Nama yang paling agung. Khas pada nama, khas pada makna. Itu Allah. Dia tak mengaji asma'ul sifat, asma'ul husna. Nah, kelompok tu tak mengaji kali. Dia ni. Nama-nama Allah tu ada am pada nama, khas pada makna. Ada khas pada nama, am pada makna. Ada am pada nama, khas pada makna. Tapi kalau Allah khas pada nama, khas pada makna. Macam mana boleh kata tak ada makna? Bengang sungguh. Nah, itu. Qad aflaha man tazakka.
wa zakara asma rabbih fasalla. Nah, sebut nama akan Tuhan kamu. Nah, wa zakara asma rabbih, menyebut akan nama bagi Tuhannya, Tuhan orang yang menyucikan hati tadi, fasalla, dan mendirikan sembahyang. Artinya kalau orang tak sembahyang, hati dia baik tak? Hati dia baik tak? Tentu tak baik. Hak sembahyang belum tentu baik lagi. Dia ni. Hak tak sembahyang, kau lagi sangat. Jadi tak betul orang kata, saya ni nampak je tak sembahyang, tapi hati saya masya-Allah baiknya. Kepala otakmu. Kalau orang hak sembahyang pun belum tentu hati baik. Kalau orang tak sembahyang, nah, jadi jangan kira gitu, jangan doa kona gitu. Nah, az-zahir mir'atul batin. Nah, az-zahir tadullu 'alal batin. Zahir itu menunjuk batin hati seorang. Nah, bila baiknya hati, baiklah zahir. Tapi bukan semua orang yang zahirnya baik, hatinya tentu baik. Belum tentu. Nah, karena itu kita tak tahu hati orang. Nahnu nahsabu bil zawahir. Wallahu yatawallas sarair. Kita buat kira hak zahir. Mari sejik bos sokok but di atas kepala gak Allah akbar maya baik itu. Nak kata mana lagi baik. Oh, tapi tak ikhlas Ustaz. Yang pergi semaya tu jadi calon Perdana Menteri lah tu. Hei, tahu di mana tu? Mu belek hati dia. Mu belah dada dia. Dok jangan duk hukum, jangan. Ambil alih kerja Tuhan, jangan. Nah, tu tengok. Jadi Nabi SAW tu khususiah bagi dia, sebelum dibawa berjalan malam, maka dibelah dada Nabi SAW. Mula daripada mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mula tu min libtidak dia panggil. Min libtidak. Mula berjalan tu daripada Masjid Haram Mekah ilal masjidil aqsa fil Palestin. Nah, tu tengok. Kenapakah Allah Taala tak kata minal makkata ila Palestin? Nah, patut-patut Tuhan kata lagu tu lagi ringkas, betul tak? Berbanding subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid haram, masjid aqsa, banyak kelimah, banyak huruf. Kalau Tuhan kata lagu ni mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal makkata ila Palestin. Lebih rekah Makkah minkah ta marbutah habis. Nah, Palestin falam sing ya ta nun habis Palestin. Rekah gitu. Nah, apa tu yang tak sebut dah rekah? Tak biasa Quran tu suka rekah-rekah. Nanti ni, dia tak panjang-panjang, lebar-lebar. Bu'istu bi jawami'il kalimi. Aku dibangkit dengan perkataan yang sedikit yang menghimpun makna yang dalam serta banyak. Tiba-tiba di sini Tuhan tak guna perkataan kecil, sikit-sikit. Mana? Mekah, Palestin. Tak guna. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu. Ini sebagai isyarah jantung di atas permukaan dunia ni ialah masjid. Nah, jantung bagi satu negeri, satu negara, satu daerah, satu kampung, masjid yang ada dalam negeri, negara, kampung, daerah tersebut. Nah, itu. Nah, kalau baiklah masjid, maka baik. Baik masjid ke mana? Masjid comel. Lepas tu imam tu bila 2 ekor ada. Jadi tu. Masjid baik ini bukan masjid comel besar ekor saja, bukan. Yang mengimarahnya tu sebagaimana yang disebut dalam Quran. Nanti ni. Nah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Itu. Dalam Quran sebut itu. Hanya sahaja orang yang mengimarahkan rumah Allah, masjid Allah, ialah orang yang beriman. Tu. Ahlus sunnah wal jamaah. Man amana billah wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah, dengan hari akhirat. Kenapa? Kalau nak jadi AJK masjid, duk tengok gaji berapa, tak jadi. Sebab tu Tuhan sebut man amana billah wal yaumil akhir. Selalu dah. Supaya ingat mengimarah masjid ni pahala akhirat. Pahala akhirat bukan duk ita dalam akaun masjid ada berapa. Masjid ni sikit sangat kau tipai ni. Wih kau lain milih saya tak ambuh. Ada. Nah, iqamis salah wa ita'iz zakah. Dia kena berdiri semaya. Nak kau pengurusi masjid, tak haji-hayak mari semaya. Berat gitu. Nah, wa ita'iz zakah mana? Iqamatis salah, ita'iz zakah ni maksudnya apa? Yakni hubungan dengan Allah baik.
wa ita zakah. Hubungan dengan makhluk Allah pun baik. Itu maksud. Tu. Nanti ni iqamati salah hablum minallah wa ita zakah hablum minan nas. Zakat tu ibadat apa? Ada asnah-asnahnya. Fuqara wal masakin, armalah dan sebagainya. Nah, itu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia baik. Nak kau dia dengan Allah pun tak semaya. Nah, dia sendiri tak semaya. Jadi pengurusi masjid. Pelik. Nah, ataupun semaya tapi dengan manusia cetung muka. Nah, gitu dengan manusia. Nah, hubungan manusia tak baik. Macam mana nak marah masjid Allah? Nah, walam yakhsha, dan tidak takut sedikit pun illallah, mereka Allah. Ni takut piti hilang, piti kurang. Nah, EJK kata kita bulan ni kita nak buat program ni pengurusi masjid. Program apa pula? Alah banyaklah programnya. Nah, acu kira duit ada berapa lah bang? Pada hari raya. Oh, duit kita ada 900,000 tu pengurusi. 900,000 je. Sikit itu. Mana boleh? Kita kena 100 juta tiap-tiap. Dan kurang daripada 100 juta lah kau. Lah. Ya ramuk kau masjid hak bapak dia punya pesaka. Nah. Hak faraid abah dia punya. Lagu tu. Nah, marah ada hak marah ya? Ada. Dah. Takut apa duit ya? Weh lah. Masjid orang duk masuk dalam tabung tu untuk guna buat program imarah masjid dah. Nah, jamu orang jemaah mari baca yasin, ada teo kau ti cana. Dah ni. Orangnya mari juga, tak ada teo tak mari baca yasin. Biasalah tu. Orang kampung buat mana dah. Dah ni. Nak buat tu imarah lah tu. Imarah. Apa dah kira duit korang tak yakin rezeki Allah Taala ke mana? Lagi rezeki kita tu sanggup. Apalagi rumah Allah. Nah. No, ada mas tak boleh sebut tempat, tapi di Melaka. Aduh, tempat saya duduklah. Homestay duduk ni. Surah banyak program. Banyak ungguh. Nah. Kira saya sendiri kuliah subuh. Kuliah zuhur tadi 2 kali. Nah. Homestay surah dah itu. Patut tiap-tiap bulan bukan saya seorang. Apa Habib gapo tak tahu lagi, banyak lagi lah. Nah, Syekh apa tu? Abdullah apa? Apa nama tahu apa? Jahah apa? Tak reti aku nak sebut nama ya. Arak lah. Banyaklah. Yang masuk Syekh tu, Syekh ni, Habib tu, Habib ni. Nah, jepuk luar-luar hidup program. Nah, jadi banyaklah pakai duitnya. Masjid apa surah ni duduk bawah masjid tu. Masjid tu tak boleh sebut nama. Tapi satu sen pun tak batu surah buat program. Jadi bila surah nak pisah, surah nak minta dengan mufti, dengan jabatan agama supaya jadi surau Jumaat. Kerana aktif sungguh. Nah, jadi kalau buat surau Jumaat tu banyaklah sikit income-nya. Jumaat maklumlah. Nah, tabung jalan tu banyaklah sikit dengan Jumaat. Padat dengan program padat sungguh. Nah, padat sungguh program di surah tu. Nah, surah Al-Munawwarah ni. Padat sungguh. Marah orang masjid ni. Tak bagi. Jangan mufti bagi kelulusan ni. Surah ni buat jadi surah Jumaat. Atas alasan apa? Nanti kurang duit tabung di masjid saya. Astagfirullahaladzim. Ada orang jenis lagu tu. Nah, ni kalau itu cuba-cuba sapalah juga ya. Pelik sungguh. Ustaz mana jaga masjid sampai bengong geluk gitu. Nah, walam yakhsha illallah. Tidak takut sedikit malaikat Allah. Tak takut miskin, tak takut hilang duit, tak takut. Mana bukan duit dia. Nah, ada guna. Ya, gitu. Nah, itu ni. Tu lagu tu. Payah juga. Payahnya bila masjid tu CEO bank, CEO syarikat Sina berhak jadi pengurusi. Siap ni. Ni siap. Duit 10 sen pun kena tulis belakang habis. Nah, jatuh mana duit semua. Jadi ustaz ngajar pun kena sign cek, kena tanda tangan 3-4 lam muka surat.
Ha, tanda tangan. 3 4 lama surat. Oh ni untuk mengurusi, oh ni untuk bendahari, oh ni untuk AJK, oh ni untuk ustaz. Ayo baca-baca la ilaha illallah. Dah? Setakat ni alhamdulillah. Nah, pondok kita tak ada Jumaat. Pondok saya dah, tak ada Jumaat. Surah lagi buka kapur masuk mayat situ. Hanya budak-budak pondok ya. Budak-budak pondok memang tak ada duit. Yurai pun tak ada. Nak duit mana? Nah, alhamdulillah cukup. Nah, bayar gaji guru cukup. Nah, 3-4 orang guru cukup. Nah, kita bayar gaji tiap-tiap bulan. Alhamdulillah. Ini kerana apa? Kena yakin rezeki daripada Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata atas muka bumi ini, melainkan Allah Ta'ala siap dah rezeki. Apa tak lagi masjid? Nah, maka sebab tu orang hok pergi masjid ni jagalah molek. Jadi ni jangan hanya tubuh kita dalam masjid, biar masjid pun ada dalam tubuh kita katik. Nah, itu bahaya tu. Nah, jangan hanya tubuh je mari masjid, jangan. Biar masjid pun duduk dalam tubuh kita katik. Qalbul mukmin baitullah. Jantung orang mukmin tu ialah baitullah. Baitullah fil ard, nah, rumah Allah di atas muka bumi ialah masajidullah. Nah, rumah-rumah Allah. Jadi jangan hanya tubuh kita duduk dalam masjid, tapi masjid, rumah Allah tidak ada dalam tubuh kita. Tok Imam balah dengan Tok Bilal. Tok Bilal bersilap dengan pengurusi. Pengurusi bertumbuk dengan bendahari. Bendahari bergocoh dengan AJK. Siapa orang tu berani duduk karaoke lagi daripada mari masjid? Sedap duduk karaoke dia kata. Kalau mari masjid lagu ni, awak sakit jiwa ya. Tok Imam bergocoh dengan Tok Bilal. Tok Bilal bergocoh dengan ustaz. Ustaz bertumbuk dengan pengurusi. Pengurusi bertumbuk dengan bendahari. Bendahari saya pak SU. SU cekek kepala AJK. Berkelahi sama sendiri. Duduk tengok gitu. Masa ustaz duk ngajar tu Tok Imam tengok gitu. Pengurusi tengok gitu. Ada lagu tu. La ilaha illallah. Jadi orang tu berani duduk karaoke. Kata karaoke tak ada deki-deki ni. Nah, suara mumpung potai, suara aku potai juga. Sama-sama nyanyi, tak sedap. Beres, santai. Sedap duduk karaoke lagi daripada main masjid. Sebab apa? Orang masjid tidak ada masjid dalam tubuh orang masjid. Tu bahaya tu. Maka kerana tu penting masjid. Sebagai fungsi untuk mengislahkan manusia, mengislahkan umat, memperbaiki umat. Bukan hanya untuk semaya 5 waktu saja. Masjid zaman Nabi itu dimanfaat semaksimal mungkin. Nabi itu bukan hanya ada mimbar khutbah untuk Nabi ceramah khutbah saja tak. Nabi buat pula mimbar untuk seniman-seniman, penyanyi-penyanyi, penyair-penyair di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula mimbar ada. Tengok Nabi, dia fikir. Kita ada tak? Ada tak? Ada tak tu imam cek, anak kampung kita ni pandai ni. Bersair, nasyid, berqasidah, berzanji. Kita kena buat juga Itu. Nah ada gitu. Macam Masjid Ar-Rahmah tu, masya-Allah sungguh. Masjid Ar-Rahmah tempat saya duk mengajar Jumaat malam kan? Masjid Ar-Rahmah Bukit Rambai tu. Bagus saya tengok situ masjid. Ya guna semaksimal mungkin. Itu kita nak masjid tu gitu. Guna semaksimal mungkin. Ni dahlah semaya 5 waktu saja. Tok Bilal tu email mereka. Lepas tu tak ada gapo kuliah, tak ada ceramah, tak ada forum, tak ada ngaji kitab, tak ada. Budak-budak lah saya gitu tengok budak. Macam orang. Dekoh. Budak tak mari masjid. Budak takut mari masjid. Dekoh gitu tengok budak. Tak sebagi mari masjid. Tengok. Letak pula di cermin. Tak boleh dilarang masuk dalam masjid ni. Jangan duduk tidur ni, ahli basi membusuk bangang atas kapek masjid aku ni. Tulis pula dinding masjid. Orang tak boleh pun tengok, tak jadi nak duduk masjid ni. Pergi duduk masjid lain. Ada jenis lagu tu. La ilaha illallah. Masjid tu tanah wakaf. Bukan hak milik persendirian. Mereka surah kita tak apa. Kalau surah musalla kita dilarang, tak boleh masuk. Kata ni, kapek saya ni mahal. Kalau nak masuk juga, tidur, pastikan liu tu tak tumpah. Kata kapek saya mahal ni. Tak apalah surah kita sorang. Surah milik kita, musalla, madrasah. Masjid ni bukan milik siapa-siapa. Milik umat. Wakaf, tanah wakaf. Tak boleh kita buat gitu, tak boleh. Itu.
Maka sebab tu mesti kita kena fikir bagaimana nak mengislah masjid supaya masyarakat dapat merasai kebaikan masjid. Takut masyarakat tak tahu ada masjid kat kampung saya ni. Apa gerak kalau tak betul ni. Oh, saya pun tak tahu kampung saya ada masjid. Allazi barakna haulah. Allazi barakna haulahu. Yang kami berkati kelilingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam perjalanan Nabi itu bukan straight pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa, bukan. Nabi diajar untuk bertabarruk, mengambil barakah, itu tabarruk. Apa tabarruk? Mengambil berkah, barakah. Al barakatu ziyadatul khair. Berkah ni ialah bertambah kebajikan. Tapi kalau Indonesia berkat tu lain. Ni berkat tu dia. Ya, berkat orang Indonesia tu maksudnya apa nama ni? Apa ni dia bagi kalau kita pergi ke majlis kenduri walimatul urus, dia ada bagi makanan dalam biak tu dia panggil berkat. Jangan main-main orang Indonesia. Kata berkat dia barakah atau betul. Kalau berkat dia makna dia kat tu dia. Kita dak dua-dua sama ya. Al barakatu ziyadatul khair. Berkat ni bertambah-tambah kebajikan. Mana? Coba tengok. Wa kanal akhizu birikabihi jibrilu wa bizimamil buraqi mikailu. Maka mengambillah dengan tali kengkang, tali ni, burak tadi tu, oleh Jibril pegang tali. Nabi naik, Jibril pegang. Kemudian tali kaki bagi tempat Nabi duduk jejak tu, wa bizimamil buraqi mikailu. Tali kaki tu Mikail pegang. Itu. Fasaru, maka berjalanlah mereka itu. Siapa? Nabi, Jibril, Mikail, burak. Tu. Sepitah mata ni, cup. Ni. Fasaru hatta balagu ardan zata nakhli. Maka berjalanlah mereka itu sehingga sampailah mereka itu akan bumi yang mempunyai banyak pokok-pokok kurma. Faqala lahu Jibrilu, maka berkatalah akan Nabi oleh Jibril. Betul ya? Faqala lahu Jibrilu, maka berkatalah bagi Nabi oleh Jibrilu. Apa Jibril kata ke Nabi? Inzil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun di sini wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalliha huna, sembahyanglah di sini. Tengok. Jadi Nabi itu jalan siapa satu tempat berhenti. Jibril suruh berhenti. Inzil ha huna ya Muhammad. Turun sini wahai Nabi Muhammad. Fasalliha huna. Semaya sini. Jadi Nabi itu tak banyak cakap. Fafa'ala. Nabi turun semaya. Semaya mana tu? Semaya millati Ibrahim. Bukan semaya waktu lagi. Tak sampai fardu lagi. Semaya agama Nabi Ibrahim. Tak banyak tanya. Tidak kata, berapa kena semaya sini Jibril? Tepat berapa nama ni? Tak boleh kau kita tengok-tengok saja. Turun tak usah semaya. Tak apa. Tak gitu. Sami'na wa ata'na. Sama'an wa ta'ah. Dengar ta'ah sungguh. Itu adab pelajar. Adab murid dengan guru. Jibril ni guru. Jibril ni guru bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentu dah mulia Nabi Muhammad daripada Jibril. Tentu dah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril. Tapi atas dasar murid dengan guru, maka sama'an wa ta'ah. Nabi itu mendengar dan taat, tak banyak cakap. Itu akhlak, adab. Mulianya sifat khisalul mahmudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak pelajar kita sekarang itu? Tok guru kena jalan itik. Tok guru kena saman, tok guru masuk penjara lokak. La ilaha illallah belak. Sampai baru-baru ni viral di Facebook ni. Tapi bukan di pondok Jawa lah, pondok di Sumatera kalau tak silap. Pondok tu ada pelajar murid ni, anak dia kena buang daripada madrasah, daripada pondok. Ayah dia marah kepada kiai tu. Marah, ugut bunuh. La ilaha illallah. Akhir zaman sungguh dah kita ni.
Oh, teruk sungguh ni, teruk sungguh. Tengok. Tu baik. Fa fa'ala, maka mengerjalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terus semaya. Summa raqibah, kemudian tunggang balik burak. Faqala lahu Jibril, maka berkata bagi Nabi oleh Jibril, atadri aina sallaita? Mu tahu ke Nabi Muhammad apa tempatmu sembahyang tadi? Tengok. Jibril tanya. Faqala nabiyyu la. Nabi kata, tak tahu aku. Memang tak tahu lah nanti ni. Faqala Jibril sallaita bi Taibata wa ilaihal muhajaratu. Nah, kamu tadinya sembahyang di tempat bernama Taibah, dan kepada tempat tersebutlah nanti kamu akan berhijrah. Artinya Nabi mengambil tabaruk tu. Mengambil tabaruk dengan tempat. Bukan hanya Taibah saja. Panjang lagi kalau saya nak baca ni. Nah, fantalaqul buraku yahwi bihi yad'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Faqala lahu Jibril inzil fasalli hauna. Fa fa'ala summa raqiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita? Qala la. Qala sallaita bi Madyan inda syajarati Musa. Syajarati Musa, pokok Nabi Musa. Kemudian tempat yang ketiga pula, sallaita bi Turi Sina. Bi Turi Sina haitsu kallamallahu Musa. Itu. Tempat yang seterusnya pula, sallaita bi Baitil Lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Itu. Jadi tempat-tempat ni berartinya mempunyai barakah. Nah, tu. Maka orang yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, wa may yu'azzim sya'airallah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, Madinatul Munawwarah, Taibah, mana? Syajarati Musa bi Midyan. Nah, Turus Saina, bi Misra. Lepas mana tu? Baitul Lahmin. Nah, tempat diperanakkan Nabi Isa bin Maryam. Ini semua ni sya'airallah. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi karena itulah kita tu diajarkan al barakatu ma'a akabirihim. Keberkatan tu ada beserta dengan orang-orang yang besar-besar di kalangan kamu. Apa besar-besar? Besar beruk. Jadi besar beruk saja tak jadi. Besar di sini, besar makom kedudukannya di sisi Allah, ala husnizan kita. Nah, kita masuk masjid, tengok ada orang tua berjanggut putih, duduk baca Quran, duduk dengan wasbih, duduk berzikir. Sangka baik kita, orang tua ni, datuk ni banyak ibadat ni. Kita pergi salam dengan dia, cium tangan, ambil barakah. Nah, itu. Nah, salam dengan ibu bapa, cium tangan. Salam dengan orang tua daripada kita, cium tangan. Salam dengan tok guru, cium tangan. Ada gapo tangan tok guru? Ada mah? Ada. Sama je, tangan manusia biasa je. Barangkali sebelum kita bersalam tu dia dah gawat bunga. Nah, pasti dia bersalam juga tu. Itu orang panggil apa? Tabarruk. Nah, diajar dalam agama kita. Tu kalau kita tak ajar benda ni ke anak-anak kita, itulah. Nah, saya banyak tengok sekarang ni kalau budak-budak salam orang tua tu macam general askar. Nah, macam general ya salam orang tua. Aku sudah semaya kan? Sallallahu, dia pun beratur tak salam, tapi salam orang tua ngatuk-atuk pocik-pocik sebelah tangan begini. Oh, gitu Allah. Aduh, macam dia general askar tu, salam orang tua. Nah, kalau anak saya ping saya tipah dah. Salam orang tua. Cium tangan. Gitu. Supaya kita melahirkan anak-anak bangsa yang beradab, bangsa yang berakhlak, bangsa yang berbudi pekerti, yang tahu menghormati orang tua, dan orang tua kasih pada orang muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang tua yang tidak kasih pada orang muda kami, dan orang muda yang tidak menghormati orang tua. Bagaimana nak hormat salah begini dah? Sebab tu dia rasa dia umur 15 berlawan dengan atuk umur 70 tu lebih kurang tu sama tua. Dia tepah kepala orang tu ping. Ni. Kenapa? Hilang rasa hormat. Hilang rasa ta'zim. Hilang akhlak, hilang adab. Maka sebab tu kita tak boleh begitu. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan adab, diajarkan tabarruk, mengambil berkat tu sendiri. Ialah salah satu daripada cara beradab di dalam Islam. Beradab bukan atau litah.
Nabi naik buruk agak metaka laju tu tak cara dah. Taibah, tak cara dah Syajarati Musa bin Midian, tak cara dah Turu Sainat di Misra, tak cara dah Baitul Lahmim. Pakai cung laju siapa kau Palestin dulu. Dah, berhenti. Ini semaya dulu. Nah, apa? Tabarruk, mengambil berkah, membesarkan tempat-tempat yang mempunyai sejarah perjuangan Islam, sejarah dakwah para nabi dulu, sejarah kemuliaan para nabi dulu. Itu. Sebab itulah Wahabi itu bila dia mengetah di Mekah, dia peracur habis. Dia hancur habis. Rumah kelahiran Nabi hancur habis. Makam-makam sahabat, isteri-isteri Nabi. Nah, kenapa dia kata? Ini berhala umat Islam. Mensyirikkan umat Islam. Nah, hingga dia nak hancurkan Mekah. Nak hancurkan apa? Raudhah Nabi, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika itulah ini jasa besar Jamaiyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari dengan para ulama di Jawa tu membentuk komuniti Hijaz, dia panggil, menghantar Ki Wahab Hasbullah dengan Syekh Ghanaim. Nah tu, tapi tidak diterima. Kenapa? Tidak orang panggil jamaiyah yang berdaftar. Maka karena tu lahirnya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 Masihi. Betul tak? Betul, hebat gitu saya. Nah, berjaya menyekat Saudi daripada meruntuhkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpuluh tahun kemudian, di tanah Melayu kita juga pada tanggal 4 Januari 1953 Masihi, setelah ketara berlawanan di antara kaum muda dan kaum tua, maka oleh Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim mendirikan Nahdlatul Ulama Malaya. Naam. Kenapa? Terinspirasi daripada kejayaan Nahdlatul Ulama, sahabat seperguruan dia di Mekah dulu berjaya menghalang Saudi daripada meruntuhkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hilang je. Lepas tu kita dak usaha hidupkan balik sekarang ni. Doa-doa lah mudah-mudahan tutup guru pondok kita ni satu masa nanti akan siap untuk duduk dalam Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia ni, insya-Allah. Kemudian panjang lagi kalau nak cerita tu tak Mi'raj lagi tu. Tu baru Isra' lagi tu tuan pengerusi pukul 9.30 dah ni. Bulan depan nak sebut Sya'ban dah. Tak ada lah rejak ya nanti ni. Ringkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik lebih daripada tinggi daripada Arsyir Rahman. Malaikat Jibril pun tak dapat. Maka di sanalah tempat bagi Nabi dikurniakan oleh Allah anugerah yang tidak pernah didapat oleh mana-mana Nabi Rasul yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu maqam mukalamah dan musyahadah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan Allah tu bertempat di langit, tapi langit tu tempat Nabi mendapat kurniaan. Jadi kalau kita kata Isra' Mi'raj ni lah dalil yang kuat Allah duduk di langit. Lepas tu kita nak tanya pula, Nabi Musa alaihissalam tu dapat mukalamah dengan Allah? Di mana? Di Turu Sainat di Mesir. Wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkata-kata sengerti. Apa makna berkata-kata Allah akan Musa? Bukan makna ngobrol, bercakap, berborok, bukan. Bukan kata Assalamualaikum Musa, Waalaikumsalam Tuhan. Tuhan saya ke lagu ni lah Musa. Musa lagu mana lah ni? Apa khabar? Lagu ni lah Tuhan. Bukan gitu. Makna apa Allah Ta'ala bercakap dengan Musa tu? Artinya dalam ahli sunnah wal jamaah kita, Asy'ariyah dan sebahagian besar Maturidiyah berpendapat arti Allah bercakap dengan Musa tu dengan makna Allah membuka hijab, membuka tirai. Dan Allah jadikan pendengar dan penglihat yang baru pada seluruh anggota tubuh badan Nabi. Bijami'il a'dha'i Musa, sekalian tubuh badan Musa. Lalu dapat Nabi Musa mendengar dan nampak sifat kalam nafsi Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak ada i'rab, tidak ada bina. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada satu lorah daripada lorah-lorah makhluk yang baru. Tak ada. Itu. Nampak sifat kalam je, bukan zat. Sifat kalam je. Kerana sifat kalam tu sifat ma'ani. Ma'ni bimakna ma'nan, ay bimakna wujudi. Kullu mawjudin yasihu ayyura yasihu ayyasma. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Gitu. Maka bila begitu Allah Musa minta dengan Allah. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu
Qala Rabbi arini unzur ilaika. Ketika mana Nabi Musa tu bercakap dengan Allah, artinya Allah Ta'ala buka hijab, Nabi Musa nampak sifat perkata Allah seluruh tubuh Nabi Musa, setiap juru-juru pihak. Nah, padahal Allah tidak berpihak, tidak atas, tidak kiri, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang. Nah, nampak sifat perkata Allah. Lalu antara yang diminta oleh Musa, kerana sedap sangat dapat nampak kalam Allah, dapat dengar sifat kalam nafsi Allah, pun sedap sungguh. Kalau buka kitab tauhid, diceritakan Nabi Musa lepas tu tutup telinga berapa puluh hari. Tak boleh dengar kalam orang cakap biasa-biasa. Mutah. Nah, tak sedap. Itu panjang cerita. Nah, jadi berasa nak nampak pula zat Allah. Arini unzur ilaika. Minta dengan Allah, bagilah pada aku untuk dapat nampak zatmu wahai Allah. Qala Allah Ta'ala lan tarani. Kamu tak dapat nampak zat aku di dunia. Nah, kenapa? Di dunia hanya aku khususkan pemberian ni anugerah ni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walakin unzur ilal jabal. Tapi mu tengoklah pada bukit. Bukit mana? Tur Saina. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit tu tetap kedudukannya tidak bergoncang, maka selagi akan dapat mu nampak zat aku. Maka Nabi Musa pun tengok ke bukit-bukit semua bercakap, ya Nabi Allah, hei Musa, tengok pada aku untuk nampak zat Allah. Melainkan satu bukit senyap tak bercakap. Musa pun tanya, hei bukit, kenapa mu satu tak bercakap, yang lain semua bercakap lah ke? Jawab bukit tadi, ya Nabi Allah Musa, bagaimana aku nak bercakap denganmu? Aku hina, aku bukit, mu tu manusia. Nah, bukan manusia biasa, Nabi, Rasul bukan Rasul biasa, kalimullah. Aku kalau nak banding manusia biasa-biasa pun kalah dengan aku bukit. Ketika mana Allah Ta'ala tawarkan agama ni, aku tak sanggup untuk ikut. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Itu. Oleh kerana bukit itu tawadhu, maka falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Bukit itu dipilih oleh Allah, diangkat tinggi oleh Allah, bersumpah oleh Allah dalam Quran. Wattini wazzaituni wa turi sinin, demi bukit Turusin, bukit Sinai itu. Itu. Kenapa diangkat, ditinggikan bukit Turus Sinai? Kerana bukit Turus Sinai itu bersifat dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tawadhu. Man tawadda'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara khafadallahu. Itu tengok. Kalau bukit pun Allah Ta'ala mulia kerana tawadhu, kita manusia, kita apa lagi? Maka sebab itulah semayang yang diterima oleh Nabi, esokkannya pada waktu zuhur diajar oleh malaikat Jibril, kaifiatnya sujud lebih setiap rakaat daripada perbuatan ruku-ruku fi'liyah lainnya. Betul tak? Qiyam sekali, raka' sekali, i'tidal sekali, duduk sekali, sujud 2 kali. Kenapa? Menyatakan kerendahan jiwa, kerendahan hati, sifat sebenar-benar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tapi sayangnya kita semaya tak tahu pada siapa semaya itu ni. Sujud banyak kali, berasak berapi dahi pun hati itu tinggi melangit takabur. Tak jadi kerja tu. Nah, maka Nabi Musa tu tak dapat juga. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nah, bukit tu bergoncang. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam rebah beleping pesang. Maka sebab tu ketika nama Nabi Muhammad SAW dapat sembahyang 50 waktu. Lalu turun tu bukan turun tingkat 2 ke tingkat 1, bukan gitu. Turun tu kalau baca dalam kitab dia sebut apa? Berpindah, intiqal bainal makanil akhar. Mana berpindah tempat. Daripada tempat ni ke tempat ni. Itu berpindah tempat. Tempat Allah Ta'ala bagi kurnia kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad tu mukalamah musyahadah azza Allah, berpindah tempat lain. Itu maksud. Lepas tu guna perkataan turun naik itu sebagai bahasa memuliakan tempat yang Nabi dikurniakan nikmat yang sangat mulia tadi. Gitu. Jangan duk fikir naik macam lift turun tingkat 13, turun naik tingkat 15, turun pula. Begitu. Nah, jadi sekira-kira syariatnya Nabi Musa tu tanya, "Hei Nabi Muhammad, apa hak Tuhanmu bagi kepadamu dengan umatmu?" Rasulullah kata 50 waktu semayang. Oh, parok benar. Tapi tak kecek Kelantan gitulah. Ni cepat ni. 9.30 ni. Nak lapar perut dah ni. Nak balik tidur pula. Nah,
Oh, parok benar. Umat aku Bani Israel hok tubuh gagah-gagah, body besar-besar, omor panjang-panjang, tua tinggi besar. Pun satu waktu tak boleh nak buat dengan istiqamah. Nah, apalagi umatmu tubuh kecil-kecil, halu-halu, kalau besar pun perut bucik saja, omor pun pendek-pendek. Tu. Nah, macam mana ni waktu nak buat? Hei Nabi Muhammad, minta taufik, minta kurang lagi. Sekira-kira syariat, sekira-kira hakikatnya Nabi Musa tu sedap melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu cerah cuaca zat tubuh jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dapat musyahadah zat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sekira-kira hakikat. Sedap. Naik dapat musyahadah pula. Koh cerah. Turun pula. Sedap tengok Muhammad. Gilagi Muhammad. Gilagi. Nah, sebab apa? Sebab sedap lihat tubuh Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita orang mukmin dapat tak? Dapat akhirat kelak kalau kita tu bersih hati, mengenal Allah di dunia ni. Mana? Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin artinya seluruh jasad orang mukmin cerah. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka itu nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Hafal molek tu pengurusi dia. InsyaAllah boleh jadi Perdana Menteri. Nah, tu sebab tak jumpa kita yang benar. Kalau jumpa kita boleh jadi Perdana Menteri. Nah, nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Beza tu. Ini supaya kita tu pertegah balik. Takut orang duk salah faham sama. Macam mana Ustaz tengok Tuhan dengan mata Tuhan tak bertepak, dengan mata duk depan, artinya Tuhan duk depan jadi bertepak tadi. Bukan tengok, tapi nampak. Nampak lain, tengok lain. Nah, di dunia ni ada benda yang kita tengok tapi tak nampak. Ada tak? Ada. Kita bawa kereta berdegung masuk lubang. Bini duk sebelah kata, abang ni tak tengok ke lubang kat depan tu. Kita kata mana? Tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Akhirat esok ada benda yang kita nampak dengan tidak perlu kita tengok. Dalam syurga pun dapat nampak, di luar syurga pun dapat nampak kalau Allah kurnia. Mana? Yarahul mu'minun. Melihat akan Allah oleh orang mukmin bila kaifin wala hasrin, tanpa kaifiat, tanpa sakat. Tidak boleh digambar, diperi, dicerita bagaimana. Malam yazuk lam yadri. Tak ada siapa dia rasa lagi sekarang. Akhirat esok baru dapat rasa. Nah, hatta tansa anin ni'ami, hingga lupa sekalian nikmat-nikmat lain. Karena hak tu nikmat paling sedar. Maka kerana itulah sembahyang itulah mi'raj bagi kita orang mukmin. Nah, nanti ni mi'raj bagi kita orang mukmin. As-salatu tariqatul muttaqin wa mi'rajul mu'minin. Sembahyang jalanan bagi orang mukmin nak sampai hati ke hadratillah, dan mi'rajnya bagi kita orang mukmin untuk dapat ru'yatullah, untuk dapat nampak Allah bila akhirat kelak. Di dunia tidak dapat. Nah, tidak dapat. Hanya Nabi Muhammad saja musyahadah zat Allah, mukalamah dengan Allah dan musyahadah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selain daripada Nabi Muhammad, kalau ada yang mendakwa saya dapat tengok Allah, mari dalam jaga Allah, mari putih-putih berkelip, itu bukan Allah, tapi bintang Tom and Jerry, bintang kamar. Nah, itu sesak lagi menyesatkan. Bi ijma'il ulama kufur. Ijma' ulama kufur orang mengaku dapat lihat Allah dalam jaga dengan mata kepala gini. Nah, kalau dalam mimpi harus. Maka habislah. Semua habis, tak turun tu pakai Isra Mi'raj tu. Isra Mi'raj. Habislah tu Isra Mi'raj tu. Mi'raj tu artinya tangga daripada langit pertama ke langit dunia, langit kedua ke langit pertama, langit ketiga ke langit kedua, langit keempat ke langit ketiga. Tu tangga. Naik tangga Mi'raj. Itu nama Mi'raj. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit orang panggil peringatan Isra Mi'raj. Kalau nak baca kitab ni panjang lagi ni boh. Panjang lagi ni. Berapa muka surat ni? Siapa muka surat 28 muka surat. Tapi mungkin insya-Allah di pondok nanti kita akan baca kitab ni. Karena itu sudah menjadi rutinan setiap bulan Rejab.
Dulu kita baca kitab Kifayatul Muhtaj, insya-Allah kita akan baca kitab ni di pondok kita nanti. Boleh tengok dalam Facebook senang. Tengok jauh-jauh boleh tengok dalam Facebook. Itu antara karamah umat akhir zaman. Nah, umat dulu tak boleh tu. Zaman tua tak ada ini, dulu jauh boleh tengok. Nah. Baik. Jadi mudah-mudahan Isra' Mi'raj kita ingat ni dapat mengukuhkan lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatan lin-nas. Tidak kami jadikan peristiwa Isra' Mi'raj itu wahai Nabi Muhammad SAW melainkan fitnatan lin-nas, cobaan untuk akidah-akidah manusia. Nah, jadi dengan memperingati Isra' Mi'raj, mudah-mudahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah kita semakin kuat, semakin kukuh. Nah, makin bersemangat kita mengaji ilmu sifat 20, semakin semangat kita mempertahankan akidah Asy'ariyah Maturidiyah sebagai akidah Sawadul A'zam, Firqatun Najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang mana sekarang ni macam-macam pening, pelik-pelik saja hak keluar. Nanti ni kita tetap berpegang dengan gigi geraham kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan istiqamah kita belajar bab semayang. Nah, sampai habis kitab Muniyatul Musalli. Ni tak tahu bila lah nak habisnya. Nah, rukun pertama tak asal lagi dia ni. Baru habis syarat sah 9. Betul. Nah, daripada Nabi Isra' Mi'raj tu ulama tahu Nabi turun subuh tak semaya subuh. Berapa tak semaya subuh? Nak semaya mana? Jibril tak ajar lagi. Padahal wajib tak semaya? Wajib dah, kerana dapat dah taklif 5 waktu. Nabi tak semaya. Lepas tu semaya apa Nabi semaya? Zuhur ke akhir baru Jibril turun. Maka kerana tu ulama tu bila membilakan waktu-waktu semaya, termasuk kitab Muniyatul Musalli kita, faslun fi bayani awqatis salati, fasal pada menyatakan waktu-waktu bagi semaya. Waktu yang pertama dibilang oleh ulama az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya wal fajr. Nah, jadi zuhur dulu. Kenapa? Kerana zuhur yang disembahyang oleh Nabi. Subuh Nabi tak semaya. Tak semaya sebab apa? Sebab tak belajar. Min fi'lin Nabi seperti ni, daripada perbuatan Nabi seperti inilah ulama mengerti syarat sah sembahyang yang telah kita lalui dah. Ilmun bi kaifiyatiha, mengetahui kaifiat semaya itu syarat sah bagi semaya. Nah, artinya kalau orang tak erti kaifiat semaya, semaya juga semaya dia mardudatun la tuqbalu, tidak diterima bahkan tertolak. Jadi cukup setakat tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.